Putrajaya, Mahkamah Rayuan di sini hari ini menolak rayuan seorang ahli perniagaan JR. Deepak Jaikishan, adik lelakinya serta syarikat mereka untuk menghidupkan semula saman terhadap Datuk Seri Najib Razak, isteri beliau Datin Seri Rosmah Mansor dan 3 lagi berhubung dakwaan wujud konspirasi sehingga menyebabkan mereka mengalami kerugian. Datuk Azizah Nawawi, yang menyampaikan keputusan panel 3 hakim itu, berkata tiada unsur penipuan, konspirasi, salah laku dan penyalahgunaan proses dalam kes itu seperti yang didakwa oleh Deepak, J. Rajesh dan Radian Splendor sendirian berhad. Panel itu, yang turut terdiri daripada Datuk S. Nendla Balan dan Datuk Simi Chun, memerintahkan kedua-dua beradik serta syarikat mereka membayar kos berjumlah RM80,000. Deepak, Rajesh dan Radian Splendor, yang diwakili Peguam B. Syam Sunda, merayu agar saman mereka dihidupkan semula serta dikembalikan ke Mahkamah Tinggi untuk perbicaraan. Saman mereka telah dibatalkan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Azimah Omar pada 13 Januari 2020 selepas beliau membenarkan permohonan Najib Rosmah, bekas pengerusi tabung haji Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim, adik lelaki Najib iaitu Datuk Ahmad Johari Abdul Razak dan bekas pengerusi Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad Tan Sri Shukri Mohamad Saleh. Dalam penyataan tuntutan yang difailkan pada 12 Sep 2018, kesemua plaintif mendakwa Najib bertindak di luar batasan serta menyalahgunakan kuasanya dengan mengarahkan Bank Kerjasama Rakyat Berhad memfailkan pelbagai tindakan guaman terhadap mereka terutama kepada plaintif kedua iaitu Deepak. Deepak mendakwa ia bagi menghalangnya daripada memberi keterangan lisan secara jujur ketika perbicaraan kes sivil berhubung pembunuhan Altantuya Syahari Ibu membabitkan Najib, Rosmah dan Ahmad Johari. Plaintif juga mendakwa terdapat perjanjian bertarikh 24 Julai 2008 dengan Bank Kerjasama Rakyat Berhad atas arahan Shukri, yang bersetuju memberikan dan menyediakan kemudahan pembiayaan wang sehingga RM98,888,750 dan sebagai balasan, mereka perlu menyerahkan hak mutlak dan kepentingan terhadap 80 unit pangsapuri dalam pembangunan iaitu kondominium Palazzo Tower B. Dakwa plaintif kesemua defendan telah melakukan tort konspirasi, penipuan, penyalahgunaan proses dan strukatau perlakuan yang tidak mengikut undang-undang dalam mencapai perjanjian penyelesaian tersebut. Plaintif juga mendakwa semua defendan berkonspirasi dalam menyebabkan kerugian terhadap mereka, dan memohon setiap defendan membayar ganti rugi am sebanyak RM10 juta, ganti rugi teladan RM2.6 juta dan ganti rugi berpanjangan. Dalam penghakimannya, Azizah yang mempengerusikan panel itu, berkata tiada butiran yang mengaitkan Najib dan Rosmah dengan dakwaan bahawa perayu adalah proksi mereka atau bagaimana Najib dan Rosmah mendapat manfaat daripada perancangan membabitkan hartanah tersebut. Beliau juga berkata tiada perkaitan antara Abdul Aziz, Ahmad Johari dan Shukri dengan dakwaan tort konspirasi, penipuan, salah laku dan penyalahgunaan proses. Pada prosiding hari ini yang berlangsung secara dalam talian, Mahkamah mendengar hujah Syam Sunda dan Peguam Datuk David Matthews yang mewakili Najib serta Rosmah. Dinesh Baskaran bagi pihak Ahmad Johari, Forest Royan Abdul Aziz, dan Farah Syuhadah Razali, Shukri. Semua peguam responden berhujah bahawa rayuan itu hendaklah ditolak kerana saman yang difailkan terhadap anak guam mereka tidak dapat dipertahan. Terdahulu, Syam Sunda turut berhujah anak guamnya adalah proksi Najib serta isteri beliau dan terlibat dalam urus niaga membabitkan hartanah bagi pihak mereka, sambil menambah bahawa kes itu melibatkan isu yang patut dibicarakan.